Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita murid-murid dalam tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, subtajuk dia kita pergi kepada menyelesaikan masalah. Standard pembelajaran 7.4.1 menyelesaikan masalah melibatkan koordinat, nisbah dan kadaran dalam situasi harian. Okey, kita lihat situasi yang berikut. Okey, yang mana? Yang berikut ialah kedudukan dan harga 5 jenis barang elektrik. Okey, 5 jenis barang elektrik. Okey, dan barang periuk nasi RM160, televisyen RM1,750, setereka RM110, pemanas air RM220, peti sejuk RM1,800. Okey, di sini adalah koordinat-koordinatnya, yang mana ini adalah koordinat peti sejuk, pemanas air, TV, periuk nasi dan setereka. Okey, Ayub membeli 2 barang elektrik dan membayar RM2,020. Nyatakan barang yang dibeli dan koordinatnya. Dia kata nyatakan barang yang dibeli dan koordinatnya. Okey, yang pertama sekali kita hendaklah fahami soalan. Harga 2 barang RM2,020. Nyatakan 2 barang itu dan koordinatnya. Okey, dia kata harga 2 barang RM2,020. Nyatakan koordinat barang itu dan nyatakan 2 barang itu dan juga koordinatnya. Okey, kita faham soalan dulu. Yang kedua, kita kena fikir cara untuk mencari jumlahkan mana-mana 2 barang berharga RM2,020. Okey, kita kena lihatlah. Macam kita cuba jaya, kita kena buat anggaran. Okey, lihat paksi X. Yang kedua, kita lihat paksi X dan diikuti paksi Y untuk menulis koordinat 2 barang tersebut. 2 barang itu. Okey, yang pertama kita kena buat anggaran. Okey, mana satu RM2,020. Okey. Kita lihat pada catatan sesadia macam mana. Okey, televisyen, kalau kita ambil televisyen RM1,750 dengan pemanas air RM220. Okey, kita tak sampai 1,000, hampir 2,000 kan, RM1,970. Maka ini adalah salah. Okey, kita lihat pula harga peti sejuk RM1,800 dan kita tambah dengan pemanas air RM1,800 dan pemanas air. Kita akan dapat harganya adalah RM222. Okey, maka kita akan dapat harga yang Ayub bayar itu adalah RM2,020, ialah barangnya adalah pemanas air dan juga peti sejuk. Okey, untuk kita lihat koordinat dia, kita tengok okey, pemanas air di sini, peti sejuk di sini. Okey, kita tahu paksi X dahulu kita kena baca. Okey, X 5, Y 4 bagi pemanas air. Okey, manakala peti sejuk X 4, okey, Y 2. Jadi koordinat yang kita tulis ialah, okey, kita tahulah, kita nak tahu kita 2 barang yang dibeli ialah oleh peti sejuk dan pemanas air. Okey, kita akan koordinat peti sejuk. Okey, kurungan 4,2 untuk peti sejuk 4,2. Koordinat pemanas air pula ialah 5, buka kurungan 5,4 tutup kurungan. Okey, itu adalah koordinat-koordinat dia, itu untuk peti sejuk 4,2 dan untuk pemanas air 5,4. Okey. Okey, kita tengok situasi yang berikutnya. Okey, Halim membeli sebiji durian dengan jisim 1 kilogram. Manakala Reka pula membeli sebiji durian berjisim 5 kg lebih daripada durian Halim. Apakah nisbah jisim durian Halim kepada jisim durian Reka? Okey, yang pertama kita mesti faham soalan dia. Okey, faham. Dia kata Halim membeli sebiji durian berjisim 1 kg. Manakala Reka pula membeli 5 kg lebih daripada Halim. Okey, jisim durian Halim 1 kg. Okey, manakala jisim durian 5 kg lebih, perkataan dia lebih daripada jisim durian Halim. Bermakna Halim 1. Okey, samakan dia. Okey, contoh yang kita lihat yang ni. Okey, Halim ada 1 bintang. Cikgu buat bintang. Okey, 1 kg. Tapi Reka dia kata lebih daripada Halim 5. Jadi bermakna 1 kg
1 kg lebih 5 pula. Jadi 1 kg, 1 kg, 1, 2, 3, 4, 5 kg. Jadi 5 kg tambah yang dia ada 1 ni jadi 6 kg. Bermakna reka ada 6 kg. Okey, buah durian reka adalah 6 kg. Okey, selepas itu kita akan ataupun kita boleh tengok juga cara yang lain 1 kg tambah 5 bersama 6 kilogram. Okey, lepas tu kita tengok jisim durian haling kepada nisbah jisim durian haling kepada durian reka. Kita tahu halim ada 1 kg. Unit kg jangan letak kita tak perlu letak unit untuk nisbah. Okey, jadi 1 nisbah 6. Kita tahu jisim durian halim kepada durian reka adalah 1 nisbah 6. Okey, itu 1 nisbah 6 bagi durian halim kepada durian reka. Okey, soalan seterusnya dikata reka membeli sebiji cempedak. Juga gambar menunjukkan jisim durian dan cempedak yang dibelinya. Okey, 7 kilogram. Kita nampak 7 kilogram kat sini. Nyatakan nisbah jisim cempedak kepada durian. Cempedak kepada durian. Okey, durian. Okey, cempedak kepada durian. Okey, kita dah tahu yang durian adalah 6 kg. Kita letak 6 kg. Okey, jadi 6 kg. Okey, kita akan tengok kita tahu jisim durian adalah 6 kg. Okey, lepas tu okey kita tahu jisimnya adalah 6 kg. Lepas tu kita nak tengok cempedak. Jadi kita nak tahu cempedak, kita tolaklah 7 kg tolak dengan 6 bersamaan dengan 1 kg. Jadi cempedak adalah 1 kg. Jadi nisbah untuk ini kita boleh nyatakan 1 nisbah sebab dia kata cempedak kepada durian. Nisbah jisim cempedak kepada durian. Jadi cempedak 1, durian 6. Okey, 1 nisbah 6. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga di mana harga buku latihan di 3 buah kedai adalah seperti berikut. Iaitu kedai A, 4 buah buku RM4.80, manakala kedai B 2 buah buku RM2.60 dan kedai C 3 buah buku dengan harga RM3.30. Adira hendak membeli 12 buah buku latihan. Kedai buku manakah yang akan dipilihnya? Beri alasan kamu. Okey, beri alasan kamu. Okey, yang pertama sekali kita hendaklah melihat kepada yang pertama kita melihat harga sebuah buku. Mencari harga sebuah buku dulu. Okey, lepas tu yang pertama sekali kita cari yang kedai A. Okey, kedai A RM4.80 bahagi 4. Maka kita akan dapat A adalah sebanyak RM1.20. Dan dia kata dia nak beli 12 buah buku. Jadi kita pun darab dengan 12 lah. Okey, maka kita akan dapat RM14.40. Okey, lepas tu kita lihat pula kepada kedai B pula. Kedai B kita RM2.60 bahagi dengan 2 buah. Jadi kita akan dapat RM1.30. Darab dengan RM12 kita akan dapat RM15.60 untuk 12 buah buku. Okey, seterusnya kita tengok yang kedai C. Kedai C harga sebuah buku adalah RM3.30 bahagi 3 dapat RM1.10. Jadi RM1.10 darab dengan 12 kita dapat RM13.20. Maka di sini kedai yang paling murah adalah kedai C. Ataupun kita boleh gunakan mencari 3 buah buku pula. Kita nak cari 30 buku pula. Okey, macam mana kita nak cari 3 buah buku? Okey, jadi kita gunakan kaedah BC, beri cari beri cari yang cikgu terangkan baru ini. Okey, yang pertama kedai A dia beri 4 buah buku dengan harga RM4.80. Jadi dia nak 3 buah buku. Jadi 3 buah buku, berapa harga 3 buah buku? Yang ini diberi, yang ini dicari. Okey, kita pun carilah, kita buatlah. RM4.80 bahagi 4 darab dengan 3 buah buku. Buah habis buah, potong buah. Kita 4 dengan 1, RM4.80 dengan RM1.20. Okey, maka kita akan dapat RM1.20 darab 3, kita dapat RM3.60. Okey. Yang kedai B pula kita ambil RM2.60 bersamaan
dua buah buku. Jadi berapa ringgit untuk 3 buah buku. Jadi kita buat macam tadi juga. Okey, RM2.60 darab dengan 3. Okey, potongkan buah. Kita dapat 2 dengan 1. RM2.60 dengan RM1.30. Untuk 3 buah buku, RM1.30 darab dengan 3, kamu dapat RM3.90. Okey, begitu juga kedai C. Okey, kedai C RM3.30 untuk 3 buah buku. Berapa ringgit untuk 3 buku? Sikit je. 3 buah ringgit. Jadi kalau satu, kita dapat RM3 lah. Dah 3 dah. Dia dah cover dah RM3.30. Jadi Adira memilih kedai buku C kerana harga buku latihan di kedai C adalah paling murah. Okey. Okey, jelas Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain hari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.